memainkan surau ini, sehingga jemput sebelah dengan anak-anak ataupun ahli keluarga yang lain. InsyaAllah saya tak nak membuang banyak masa pada malam ini. Walaupun dah akhir-akhir bulan Syaban ni, besok kita akan mula Yusuf akan mula berpuasa. Walaupun dah akhir-akhir waktu, tapi kita jemput juga Ustaz sebagai kata penguat semangat keimanan kita untuk menyambut Ramadan ni. Mudah-mudahan dengan ceramah Ustaz pada malam ni dan kita akan lebih bersemangat untuk memasuki madrasah Ramadan kita pada tahun ni, insyaAllah. Jadi orang kata tak kenal maka tak cerita, tapi saya serahkan sendirilah kepada Ustaz untuk memperkenalkan diri dia sendiri kepada kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada malam ni kita akan dapat mendapat, insyaAllah. Jadi Ustaz, tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Encik Hafiz, cikgu ke Ustaz? Kita panggil Ustaz Hafiz lah, InsyaAllah. Yang muliakan pengurusi surau kita, Surau Datuk Kelana, ahli-ahli jawatankuasa surau, kakak-kakak, abang-abang, tuan-tuan, puan-puan, mata Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana Allah Ta'ala pertemukan kita pada malam ini. Asalnya saya ni kira orang asing lah pada tuan-tuan. Tuan-tuan tak kenal saya kan? Tak kenal. Mungkin kalau kenal pun sebahagian lah yang ke masjid, sebab saya pun ada kuliah dekat masjid Qaryah Paroi setiap bulan, Alhamdulillah. Jadi semuanya ini berlaku tidak lain dan tidak bukan adalah kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak pernah kenal antara satu sama lain, tapi Allah Taala aturkan, maka hari ini kita berjumpa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan matlamat kita cuma satu, kita nak supaya pertemuan kita ini adalah diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana antara orang yang akan diletakkan oleh Allah Ta'ala di bawah bayangan arash di hari akhirat ini nanti ialah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarruqa alaihi, aqamaqa sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud antara orang yang akan diletakkan di bawah naungan arash Allah SWT di hari yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang mana tidak ada mana-mana bayangan kecuali bayangan Allah, arash Allah SWT, yang mana disebutkan sebagai bayangan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya orang yang berkasih-kasihan, artinya bertemu dan berpisahnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan untuk tujuan-tujuan keduniaan. Jadi kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala pertemuan ini direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal-amal soleh kita, dan kita digolongkan oleh Allah SWT sebagai orang yang berkasih bersayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa ada kata udang di sebalik mi. Udang sebalik mi. Okey, sahabat-sahabat, tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, saya ucapkan jutaan terima kasih, dan ini satu penghargaan bagi saya kerana dijemput bersama dengan tuan-tuan puan-puan dekat sini untuk kali pertamanya. Alhamdulillah. Dan malam ni kita cuba sembang-sembang lah, bukan ceramah sangat lah, sembang-sembang ni boleh sembang-sembang cerita pasal Ramadan. Jadi tajuk yang diberikan, tajuk sembang kita ni Marhaban Ya Ramadan. Marhaban tu apa dia tuan-tuan? Dalam bahasa Arabnya selamat datang lah, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Kita sebenarnya nak menyambut Ramadan, nak menyambut tetamu yang sangat istimewa, yang sangat special. Kalau kita boleh letak VVIP tu, dia punya VVVVVVVVVV panjang tu, IP kat ujung tu, important tapi bukan person lah, bukan important person, tapi artinya kita nak menyambut sesuatu ataupun bulan yang sangat mulia di sisi Allah SWT, tetamu yang sangat special. Okey, di hujung tajuk ni disebutkan, Cik Hafiz bagi saya, andai ini Ramadan terakhirku. Sayu tuan-tuan, sayu, tajuk dia sangat sayu. Tapi tak apalah,
Sayu di sini tapi tidak sayu di hari akhirat, insya-Allah. Sebab andai Ramadan terakhirku ni menggambarkan bahawa ya, kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Kita tidak tahu apakah yang akan berlaku pada Ramadan yang akan datang. Kerana hari ini saya berada di hadapan tuan-tuan sedang mendengar ceramah saya. Kalau kita rancang tahun depan kita akan bersama lagi dalam macam ni contohnya. Macam ni. Tarikhnya lebih kurang sama. Sehari sebelum Ramadan contohnya. Siapa boleh garanti dia akan berada di sini? Tak ada orang boleh garanti. Tak ada orang boleh jamin bahawa kita akan berada lagi di bulan Ramadan yang akan datang, walaupun kita memang nak sangat. Kita nak sangat. Kita menangis merayu, ya Allah bagilah aku peluang untuk berada di dalam bulan Ramadan sekali lagi, ya Allah, tahun depan. Contohnya tahun ni kita terlepas, tak banyak amalan kita, contohlah. Dan kita berharap-harap supaya tahun depan kita dapat. Apa jaminannya? Tidak ada jaminan, tuan-tuan. Jadi bila kita sebut andai Ramadan terakhirku, artinya kita kena letak dalam pemikiran kita bahawa inilah sebenarnya Ramadan terakhir kita. Sayu rasa kan? Kalau kita cakap ke anak kita, nak, inilah Ramadan abah, ayah, mak yang terakhir. Lepas ni mak tak tahu dah kita jumpa lagi ke tak. Ayah tak pasti kita jumpa lagi tak lepas ni. Apa agak perasaan anak kita? Sedih kan? Kita pun yang cakap ni pun sedih. Anak kita pun jangan layak cakap macam tu, ya. Ayah kan sihat lagi, ayah kan baru muda, masih muda lagi. Baru 70 umur ayah. Muda lagi ayah. Tok Mahathir tu 90 lebih. Segar bugar lagi ya. InsyaAllah ayah panjang umur. InsyaAllah anak kita tak suka sangat sebut pasal mati, tuan-tuan. Kita pun tak sebut pasal mati, tak suka. Tapi itulah faktanya. Tahun lepas, wallahu alam, di sini ada tak sahabat-sahabat ahli jemaah yang ada bersama kita Ramadan tahun lepas? Tahun ni tak ada. Ada kan? Itu tahun lepas. Tahun ni ini lain tinggalnya kan. Jadi masa kita tu bila-bila boleh datang. Hari ni tuan-tuan, cerita pasal mati ni dia tak macam dulu-dulu. Orang dulu-dulu panjang umur, tuan-tuan. Sebab apa panjang umur? Sebab tak ada sebab nak mati. Tak ada sebab nak mati. Betul lah? Setuju tak? Orang dulu jalan kaki, tuan-tuan. Kalau dia berlari pun, boom, accident, langgar, mati tak? Tak mati, tuan-tuan. Tak mati. Jadi apa punca mati? Tak ada, tuan-tuan. Makanan dia bagus-bagus pun. Makan sayur, tanam sendiri kan. Tak ada bahan-bahan kimia, tak ada apa. Udara bersih. Hari-hari kerja, cangkul apa semua, menebang pokok sebagainya. Contoh orang dulu-dulu kan. Bertani apa semua. So, exercise hari-hari, tuan-tuan. Tak sempat gemuk. Orang dulu mana ada gemuk-gemuk, tuan-tuan. Sebab apa? Hari-hari dia exercise. Hari ni kita, Allah, kecil-kecil lagi dah bukan main sihat, montel, bulat nampak kan. Contohnya kan. Dulu tak ada sebab mati. Hari ni, tuan-tuan, banyak tempat. Pergi mana je ada je sebab-sebab untuk mati. Makanan kita pun boleh menyebabkan kita mati kan, contohnya. Banyak benda sangat. Udara kita pun boleh menyebabkan kita mati. Air kita minum pun boleh menyebabkan kita mati. Pencemaran itu dan ini. Tarik nafas pun dengan berbagai-bagai bahan kimia yang masuk dalam tubuh badan. Contohnya kan. Naik motor, kita punyalah berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah doa selamat. Bom, langgar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Kereta pun kita kata kereta selamat kan. Kereta pun sama ya, tuan-tuan. So punca kematian itu terlalu banyak menyebabkan hari ni ramai orang mati. Itu tak termasuk lagi yang isap rokok, yang isap vape sebagainya tu. Lagi cepat mati, tuan-tuan. Minta maaf, sini tak ada orang isap rokok kan. Alhamdulillah. Sebab tu saya berani sebut, tuan-tuan. Kalau tempat lain saya tak berani sebut sebab ramai orang isap rokok. Tapi kat sini tak ada orang isap rokok. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kata Allah SWT, bila kita cerita pasal mati ni, tuan, walaupun kita tak suka, sebenarnya dia memberikan kekuatan kepada kita orang Islam ni. Kekuatan untuk apa? Untuk bersedia
Ya, al-kayyisu man dzakaral maut. Antaranya hadis sebut, maknanya orang yang cerdik tu, orang bijak, dia sentiasa mengingati maut. Mengingati mati ni bagus sebenarnya. Tapi kena diingat dengan cara yang betul lah. Jangan cara tak betul. Kalau cara tak betul, rosak kita tuan-tuan. Tak bekerja apa benda lah kita. Kita ni dah tak lama, kita ni bila-bila nak mati. So duduk kat surau je lah, berzikir kan, sebab tak tahu. Setahun tak mati juga, 2 tahun tak mati juga. Kerja tak? Contohnya nak tunggu mati, tak boleh pula. Salah tuan-tuan. Kita kerja-kerjalah. Buatlah kerja kita, sebab kerja itu pun ibadah. Belajar, yang belajar, pergilah belajar. Alhamdulillah, belajar pun ibadah. Orang berniaga, berniagalah. Berniaga itu pun ibadah. Kita nak supaya walau apa pun kita buat, kita tak lupa dengan saat kematian kita yang boleh datang bila-bila masa sahaja. Jadi kita beringat, itu untungnya. Bila orang ingat mati, dia nak buat apa? Dia nak buat benda haram. Dia kerja, ada peluang nak bagi rasuah. Tak boleh. Kita nak mati, kalau bagi rasuah tak sempat taubat, mati apa cerita? Contohnya kan, kita nak buat maksiat, ada peluang nak mencuri contoh, kita tak mencuri lah, contoh secara umum je kan, nak buat kan tak sempat taubat kan, contohnya kan, mati kan, contohnya kan. Jadi itu semua memberikan kekuatan kepada kita, menjadikan kita orang yang hebat. Orang yang ingat mati ni orang hebat, sebab dia setiap apa benda dia fikir mati kan tak sempat taubat kan tak sempat, kan Allah tak ampunkan dosa kan, masuk neraka kan. Itu kelebihan dia. Sebab itulah orang yang sentiasa ingat mati ni orang yang hebat tuan-tuan sebenarnya. Baik tuan-tuan, Allah SWT, kita hari Senin ni malam tu kita dah mula tarawih. Hari Selasa kita dah mula berpuasa. Seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi, Ramadan ini adalah tetamu yang sangat istimewa. Sangat-sangat istimewa tuan-tuan. Kenapa? Kalau kita didatangi oleh VIP lah, kita kata sultan agung lah, kita kata. Yang pernah tuan-tuan agung datang ke rumah, mencemar duli ada? Serupalah kita, samalah. Belum lagi bernasib baik, belum terpilih lagi. Datuk dapat dah, sebab cucu ada 7. Datuk sebab ada cucu tuan-tuan. Datuk dia tak boleh tarik, tak boleh tarik, buat apa benda pun tak, Datuk tetap kekal, insya-Allah. Okey. Jadi kalau kita ditakdirkan agung datang nak ziarah kita, biasa orang VIP ni di ziarah lama ke tak lama? Sekejap kan, 5 minit 10 minit macam tu dia salam kan. Kalau dia lah minum air sikit, dia tak lama sebab sibuk. Orang VIP ni sibuk. Biasa kalau VIP datang, biasanya bawalah sesuatu benda lah. Sebab kita mungkin dia ziarahkan sebab tertentu, dia bagi bantuan ataupun contohlah, kalau kita perlu bantuan, dia duduk sekejap, paling mana dia jalan habis. Tapi sebelum dia datang tu, kalau kita tahu sebulan sebelum dia datang, kita punya persiapan je, Masya Allah. Dan kalau boleh, kalau kita mampulah, rumah tu kita nak cat baru, kalau bolehnya. Sofa-sofa tu nak tukar, sebab ni agung nak duduk ni kan. Kita punya persediaan sebab apa? Sebab dia sangat istimewa. Agung ni orang yang sangat istimewa. Kalau dapat datang tu, Masya Allah, rasa dunia kita punyalah. Seolahnya macam tu perasaannya, kegembiraan. Sebab daripada berbelas juta penduduk, kita dipilih antara salah seorang yang agung datang ke rumah. Masya Allah, sangat luar biasa rasa feeling, kita punya perasaan kan. Tapi dia tak lama datang, paling lama dia datang, lepas tu habislah. Kalau macam tu pun kita bersiap sedianya, Masya Allah, bukan main nak sambut. Ini Ramadan tuan-tuan, datang ni tetamu, bukan dia datang sekejap, bukan datang 4-5 minit, dia datang sebulan, datang ziarah kita. Datang ziarah kita tuan-tuan, bawa apa? Bawa syurga tuan-tuan. Ramadan ni bawa syurga kepada kita, peluang untuk kita masuk dalam syurga Allah. Dan kalau kebetulan kita dah dekat-dekat nak masuk neraka, Ramadan ni datang nak tarik kita keluar daripada neraka. Ini dia. Penting tak tuan-tuan rasa? Penting tak rasa Ramadan ni pada kita? Penting tuan-tuan, sangat penting. Sebab dia akan bawa package rangsangan. Kalau kita biasa package rangsangan ekonomi tuan-tuan, ni Ramadan ni adalah package rangsangan amal soleh untuk menuju ke syurga. Itu package sangat istimewa. Macam mana boleh macam tu? Saya tunjukkan tuan-tuan. Bila Ramadan ini datang,
Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Ini pakej rangsangan antaranya. Bila datang je Ramadan, menjengah datang menziarahi kita Ramadan, masuk satu Ramadan saja, maka futtihat abwabul jannah, pintu-pintu syurga akan dibuka seluas-luasnya. Kenapa dibuka? Nak bagi peluang kepada kita untuk masuk syurga. Itu dia. Itu pakejnya. Dan tidak ada satu pun pintu-pintu syurga itu ditutup di bulan Ramadan, dibuka seluas-luasnya. Bila pintu syurga dibuka, maksudnya apa dia, tuan-tuan? Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi peluang kita masuk syurga dengan amalan-amalan yang mana kalau kita buat dalam bulan Ramadan ni, kata hadis, barang siapa yang beramal di bulan Ramadan, maka ganjaran pahalanya, tengok pakej ni, pakej rangsangannya yang Allah bagi, pakej rangsangan untuk amal soleh ni, untuk amal ke syurga, 700 kali ganda, tuan-tuan. Amal kita di bulan Ramadan akan ditingkatkan, digandakan oleh Allah Ta'ala sehingga 700 kali ganda. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim sekali. Setiap amal soleh Allah Ta'ala bagi ganjaran 10 kali, 10 markah, 10 markah lah, 10 pahala satu kali baca. Kemudian kita baca di bulan Ramadan digandakan sehingga 700 kali ganda, tuan-tuan. Baru bismillah. Bayangkan kita bangun malam tahajud, kita sembahyang tarawih, kita baca Quran, subhanallah. Inilah Ramadan, tuan-tuan. Inilah Ramadan yang datang kepada kita, bawa peluang-peluang, ruang-ruang yang untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu kita ni lemah, ya? Allah Ta'ala tahu kita ni lemah. Allah Ta'ala tahu bahawa kita ni kalau setakat amalan-amalan biasa tak layak masuk syurga. Tak layak, tuan-tuan. Syurga ni jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi sebutkan syurga yang paling rendah pun seluas langit dan bumi, tuan-tuan, untuk orang yang masuk syurga. Itu syurganya, tuan-tuan. Tidak ada kedukacitaan, gembira setiap masa. Nak makan ada makan, nak minum ada minum, segala-gala yang kita nak terlintas je ada orang yang membawa, pelayan-pelayan yang cantik jelita datang bagi setiap apa yang kita nak, tuan-tuan, di akhirat. Itu syurga. Agak-agak dengan amalan kita hari ni, tuan-tuan, cukup ke? Layak ke? Cuba kira sikit. Jom kita kira amalan kita, tuan-tuan. Hari ni lah, tak payah kira banyak-banyak. Hari ni subuh semayang, alhamdulillah, kita sini semayang. Jemaah, alhamdulillah. Berapa minit kita ambil masa untuk semayang jemaah apa semua? Setengah jam, 30 minit. Lepas tu buat apa? Balik rumah, kan? Hari ni cuti, kan? Cuti buat apa kat rumah? Duduklah sembang-sembang dengan anak, mungkin pergi beriadah sikit, apa semua. Okey, riadah duduk dengan anak tu dapat pahala insya-Allah, kata buat lillah taala. Banyak tak? Tak adalah banyak sangat pun. Ada baca Quran? Ada baca Quran, alhamdulillah. Lepas tu solat lagi sampailah maghrib ni. Cuki kira, tuan-tuan, berapa agak-agak pahala kita dapat, lebih kurang. Okey, contoh ni sebagai contoh saja, kan? Agak-agak dengan sedikit amalan yang kita buat tu layak tak masuk syurga yang luasnya langit dan bumi? Saya, pada pandangan saya sendiri, saya rasa tak layak, tuan-tuan. Saya rasa saya tak layak. Itu amal-amal soleh. Kalau termasuk pula dalam campur-campur amal soleh tu ada pula benda maksiat, habis, tuan-tuan. Silap-silap minus, tolak lagi. Nampak, tuan-tuan? Kalau kita tengok, buat muhasabah diri kita, sebenarnya kita memang tak layak pun masuk syurga, tuan-tuan. Dan kerana orang yang masuk syurga ni orang yang macam mana? Yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran,
Yang Allah Ta'ala sebut dalam bulan puasa ni apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang layak masuk syurga ialah orang yang bertakwa. Orang yang layak masuk syurga ni orang bertakwa. Walaupun memang ada hadis menyebutkan bahawa siapa yang berkata la ilaha illallah dakhala jannah. Asal kata la ilaha illallah masuk syurga, jamin syurga. Asal saja dia Islam, insya-Allah dia masuk syurga. Tapi kalau setakat mengucap, semayang tak, puasa tak, haji tak, pun duit bukan main banyak juta-juta tak pergi haji contohnya. Buat juga maksiat, masuklah syurga tapi hujung-hujunglah tuan-tuan. Dah kena bakar, dah kena bertahun-tahun, beribu-ribu tahun kena bakar baru masuk syurga. Takkan kita nak masuk kategori itu tuan-tuan? Lepas Islam, dia Muslim, dia mukmin. Mukmin tu alhamdulillah. Peluang untuk masuk syurga tu cerah, insya-Allah. Tapi kalau muttaqin, insya-Allah. Kalau muttaqin, insya-Allah confirm dengan izin Allah dia akan masuk syurga. Sebab tu Allah Taala nak puasa ni kena capai ketakwaan itu, kena capai sebagai orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang muttaqin insya-Allah confirm masuk syurga. Tapi nak capai takwa itu tuan-tuan, dia bukan mudah. Bukan mudah. Kalau duduk dalam keadaan biasa hari ni, bulan selain daripada bulan Ramadan, nak capai takwa tu sangat payah. Sebab apa? Sebab banyak sangat halangan-halangan dia. Sibuk je sepanjang masa, kerja sibuk, orang bisnes cara bisnesnya, pelajar dengan pelajarnya, mak dengan cara maknya, ayah dengan cara ayahnya, anak dengan anaknya, cucu dengan cucu, kerana masing-masing sibuk. Jadi nak capai takwa tu payah. Ni nak naik graf takwa tu, Masya Allah, payah kan. Dia naik, dia macam ni tuan-tuan. Biasa kalau bulan-bulan biasa ni duduk banyak mendata, mendata zup kadang turun. Naik tu payah. Tak ada sebab yang kuat untuk naik tuan-tuan. Mendata je. Yang semayang-semayang lah mendata. Okey, dia tidaklah rendah sangat. Dia sederhana lah. Tapi nak naik tu memuncak payah. Tapi bila Allah Ta'ala tahu, memang Allah Ta'ala maha mengetahui bahawa manusia ni lemah. Tapi manusia ni lemah-lemah dia, tak buat amal pun, buat dosa banyak pun tanya, nak masuk syurga ke masuk neraka? Tak nak masuk neraka tuan-tuan. Dah buat maksiat, jelas-jelas buat maksiat. Semayang tak, buka aurat, nak masuk syurga masuk neraka? Masuk syurga. Nak masuk syurga tuan-tuan. Tak sedar diri kita ni sebenarnya. Amal tak ada, maksiat banyak, nak masuk syurga. Cuba tanya, nak masuk neraka tak? Orang buat maksiat macam mana pun, kalau tanya dia nak masuk syurga, nak masuk syurga, nak masuk neraka? Tak nak masuk neraka. Jadi manusia ni, walaupun dia banyak silap, banyak dosa, banyak maksiat, dia tetap juga nak masuk syurga. Jadi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu bahawa manusia ni memang nak masuk syurga. Tapi dengan amalan yang ada macam biasa-biasa ni tak cukup. Payah nak masuk syurga ni. Benda mahal tuan-tuan. Dan satu lagi yang kita kena faham tuan-tuan, puan-puan semua, oleh kerana syurga ni dia mahal, tak semua orang layak. Bila syurga ni mahal, tak semua orang layak. Hari ni saja, hari ni hari ni saja kalau kita tengok dalam dunia hari ni, mengikut perangkaan yang ada, rakyat seluruh dunia ada lebih kurang 7 bilion tuan-tuan. 7 bilion. 7 bilion tu yang Islam hanya sekitar 1.5 bilion. Bermaksud 5.5 bilion itu tidak Islam. Nampak tuan-tuan? Nampak rupa-rupanya berdasarkan kepada apa yang kita tengok hari ini. Kalau kita tengok contoh, kalau hari ini berlaku kiamat, yang masuk syurga tu insya-Allah, sama ada lama ataupun cepat atau lambat tu lain cerita lah. Yang akan masuk syurga ialah hanya 1.5 bilion manusia. Yang 5.5 bilion oleh kerana mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka akan masuk neraka. Maksudnya apa ni tuan-tuan? Maksudnya orang masuk syurga ni tak ramai. Masuk syurga ni tak ramai tuan-tuan.
Sebab apa? Syurga ni mahal. Bila mahal, macam kereta Lamborghini lah contohnya. Pernah dengar Lamborghini tuan-tuan? Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW. Berapa ramai orang mampu beli tuan-tuan? Tak ramai. Saya tak mampu tuan-tuan. Saya tak mampu. Tuan-tuan mampulah, insya-Allah. Saya tak mampu. Kenapa tak mampu? Sebab tu tak ramai orang ada kereta mahal. Sama je lah keadaannya dengan syurga. Syurga ni benda mahal tuan-tuan. Sebab tu dia payah nak masuk syurga ni. Macam-macam dia punya halangan. Macam-macam cabaran yang Allah Ta'ala letak. Nak tapis. Orang yang betul-betul layak baru boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Sebab dia istimewa. Sangat luar biasa. Sebab tu nak dapat itu, subhanallah, sangat sukar, sangat payah. Sebab tu Allah Ta'ala buat tapisan. Kalau kita baca ayat dari surah Al-Mulk, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak test. Lulus, insya-Allah ada peluang masuk syurga. Allah Ta'ala jadikan linabluwakum, manusia ni untuk apa? Untuk diuji. Linabluwakum, yang mana satu di antara kamu ini yang paling baik amalan dia. Bukan yang paling banyak harta. Tak. Bukan yang paling handsome, yang paling cantik rupa parasnya. Bukan yang paling hebat kuasa dia. Tak. Yang paling banyak, yang paling bagus amalan dia. Itulah nanti yang akan dipilih dan masukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang layak nanti masuk syurga. Tapi macam saya sebut, nak masuk ranking, kalau kita sebut ranking lah, dia punya taraf tu, nak masuk takwa tu payah tuan-tuan. Nak melayakkan masuk takwa tu payah. Sebab takwa ni dia akan sampai bila kita punya amalan bertambah tuan-tuan. Bila pahala kita banyak, maka dia naik. Lagi banyak pahala dia naik. Macam tu. Dia punya grafiknya begini. Bila amal naik, dia akan naik. Amal banyak, dia naik. Bila amal ditambah amalan kita, amalan pula ditambah pula dengan pahala yang baik, yang berganda-ganda, maka dia naik. Inilah kaedah dan cara Allah Ta'ala tunjuk kasih sayangnya kepada kita. Ya, maksudnya Allah Ta'ala bagi peluang Ramadan ini supaya apa? Supaya kita capai tahap takwa itu dengan apa? Dengan menggandakan amal-amal yang ada dalam bulan Ramadan. Sebab kalau keadaan biasa tuan-tuan tak layak. Buat satu dapat 10, dapat satu dapat 10, buat satu dapat 10. Itu betul, yang buat betul-betul cantik. Kalau salat Allahu Akbar, melayang-layang, tak apa-apa dipikir, contohnya kan. Contoh, kosong tuan-tuan, tak ada apa benda. Semayang Allahu Akbar, bacaan masya-Allah sedap, contohnya lah. Tapi kepala tak ke mana-mana fikir. Contoh, tak dapat apa. Nabi kata orang yang semayangnya tidak khusyuk, maka dia akan dijadikan seakan-akan kain buruk yang busuk akan dilempar ke mukanya. Dah semayang tuan-tuan, tapisannya masya-Allah luar biasa. Cerita syurga dia tuan, cerita yang payah. Tapi janganlah lemah semangat pula. Saya ni sebut pasal Ramadan ni nak cerita. Kalau itu keadaannya, memang payah. Sebab itulah Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya, dia tahu hamba dia lemah, tapi hamba dia tetap nak masuk syurga, maka dihantar Ramadan. Setiap tahun bertuahlah orang yang ambil peluang di dalam bulan Ramadan ini untuk beramal. Kenapa? Kerana di hujungnya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. So macam mana Allah Ta'ala nak bantu kita supaya kita bertakwa? Macam tadi disebutkan, amalan kita ditambah